Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita buka insya-Allah pengajian kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farhan bin Abdul Rahman akan cuba membentangkan satu tajuk dalam CTU 101, prinsip-prinsip asas Islam, iaitu bab yang keempat, ibadah dalam Islam. Okay? Jadi terlebih dahulu kita akan tengok berkenaan dengan pendahuluan. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu ibadah untuk kita memahami dengan lebih mendalam. Okey. Untuk kita mengetahui, kita akan pergi kepada ayat Al-Quran, iaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang bermaksud, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ayat Al-Quran ini menjadi bukti bahawa tujuan penciptaan kita ke atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lambang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya dia akan melahirkan sifat takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, tujuan kita diciptakan ke atas muka bumi ini adalah tidak lain tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk bab ini saya akan cuba terangkan kepada pelajar-pelajar, kepada semua orang, bahawa ibadah bukan sekadar solat sahaja. Ibadah bukan sekadar puasa sahaja. Ibadah adalah sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Bukan sekadar solat, puasa dan lain-lain sahaja. Okey. Jadi saya akan cuba terangkanlah. Saya akan permudahkan kepada semua untuk kita lebih faham berkenaan dengan ibadah. Okey. Pengertian ibadah. Terlebih dahulu kita akan tengok kepada pengertian. Menurut bahasa, ibadah berasal daripada perkataan abada ya'budu abdan, yang membawa maksud taat, tunduk, patuh dan merendahkan diri. Jadi dalam konteks Islam ni, kita merendahkan diri kepada siapa? Jadi jawapannya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menciptakan kita. Yang maha berkuasa atas segala-galanya. Okey, jelas ya? Jadi untuk kita lebih faham berkenaan dengan maksud dia ni, bagaimana taatnya seorang hamba kepada tuannya, begitulah taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah, Allah Taala lah yang paling tinggi. Kita patut letak di tempat yang paling tinggi sekali. Lambang ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan ibadah perlu mengandungi dua unsur utama, iaitu patuh dan taat kepada setiap yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan. Ketaatan kita kepada benda yang Tuhan suruh kita buat dan kepada benda yang Tuhan larang untuk kita buat.
Jadi kita kena patuh atas arahan Tuhan. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, kepatuhan dan ketaatan itu lahir daripada perasaan cinta yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita meletakkan 100% kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, dia akan lahir satu sifat takwa, sifat yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, satu sifat orang kata tahap dia yang sangat-sangat tinggi. Dan paling penting, kita hidup atas muka bumi ini, yang paling kita nak cari adalah keredaan Tuhan. Itulah yang paling kita nak cari. Wallahualam. Kita pergi kepada asas-asas ibadah. Sebelum kita pergi kepada asas-asas ibadah, ingin saya bacakan dua ayat Al-Quran dalam satu surah, iaitu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah, yang mana ayat dia kita tahu, ayat pertamanya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang saya nak bacakan ni adalah dua ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7 dan yang ke-8, iaitu faman ya'mal misqala zarratin kharran yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Yang bermaksud, maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Jadi daripada dua ayat yang saya bacakan ini, kita boleh faham siapa yang buat kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar zarah, kecil saja kebaikannya itu, tetap akan dikira. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah bukan sekadar salat saja. Ibadah ni adalah sangat-sangat luas. Daripada ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kita boleh faham walaupun perbuatan ni adalah simple saja, seperti tolong angkat pensel kawan yang jatuh, kita bagi kepada dia, simple, walaupun dia boleh buat sendiri benda tu, tapi ia tetap dikira sebagai ibadah. Faham tak? Ibadah adalah sangat-sangat luas. Walaupun perbuatan tu kecil saja, ia tetap dikira sebagai ibadah. Allahuakbar. Jadi untuk lebih faham lagi, kita akan tengok berkenaan dengan asas ibadah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya letakkan asas ibadah mengandungi 3. Okey, yang pertama adalah, ini terpulanglah kita nak letak mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga lah. Okey. Kat sini saya letakkan asas ibadah mesti ada ilmu. Okey. Kita nak solat mesti ada ilmu. Kita mesti tahu sebelum solat kita kena buat apa. Perkara yang membatalkan solat apa dia. Cara-cara membuat solat tu macam mana. Bacaan dalam solat bagaimana. Maknanya untuk kita buat sesuatu tu, kita mesti ada ilmu, kita mesti tahu untuk buat benda tersebut. Contoh yang lain seperti puasa, kita mesti tahu niat puasa, kita mesti tahu perkara yang membatalkan puasa, kita mesti tahu perbuatan-perbuatan sunat yang kita boleh buat ketika puasa. Maknanya ilmu tu sangat penting dalam melakukan ibadah. Okay. Dan yang seterusnya adalah iman. Inilah yang paling penting. Sebab asas seorang Islam, kita yang beragama Islam, kita mesti ada 3 benda ni. Iaitu pertama, akidah. Iaitu kepercayaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah syariah. Yang berkaitan tentang hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Jadi dekat sini, saya nak bagi tahu asas ibadah selain daripada ilmu tadi, kita mestilah mempunyai iman. Iman yang teguh, yang tetap,
yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila kita ada iman, akan lahirlah ketaatan dan sebagainya. Akan lahirlah sifat takwa. Jadi kita akan buat ibadah tersebut dengan rasa yang seronok, dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk yang ketiga, ihsan. Ihsan ni untuk mudah awak faham, dia macam satu sifat yang kita rasa macam Tuhan melihat kita bila kita buat. Jadi dia akan melahirkan sifat bersungguh-sungguh. Kita nak buat benda ni mengharapkan satu pembalasan. Kita mengharapkan satu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sabda Rasulullah SAW, ihsan itu ialah bahawa kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pekerjaan kamu. Dan sekiranya tidak demikian, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memantau dan melihat amalan dan tindakan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi harap kita faham bahawa asas ibadah ni, tiga benda ni memainkan peranan. Dia saling berkaitan. Kita kena ada ilmu untuk buat sesuatu. Kita kena ada iman untuk buat sesuatu. Bila iman kita kuat, barulah barulah kita boleh konsisten dalam melakukan ibadah tersebut. Dan yang ketiga adalah ihsan. Kita merasakan seperti Allah Ta'ala melihat kita. Dan kita akan buat benda itu dengan bersungguh-sungguh. Dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pergi kepada syarat-syarat ibadah umum. Syarat-syarat ibadah umum. Untuk lebih faham lagi, untuk slide yang akan datang, saya akan menceritakan tentang pembahagian ibadah. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Okey. Saya terlebih dahulu akan ceritakan tentang syarat-syarat ibadah umum. Ibadah umum ni yang saya ceritakan tadi, yang saya bacakan dua ayat dalam surah Az-Zalzalah, dua ayat yang terakhir, iaitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang saya katakan, buat baik walaupun baik dia sebesar zarah, tetap akan dikira. Jadi dekat sini ibadah umum ni adalah satu ibadah yang sangat-sangat luas, yang kena dengan ayat yang ke-7 yang saya bacakan tadi itulah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, saya akan dilihatnya. Maknanya walaupun perbuatan tu kecil saja, tetap akan dikira di sisi Allah SWT. Jadi kita akan tengok kepada syarat-syarat ibadah umum. Yang pertama, untuk kita buat sesuatu ibadah, mestilah ikhlas kepada Allah SWT. Bukan niat nak menunjuk-nunjuk. Okay. Kita buat sesuatu mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan mengharapkan balasan ataupun ganjaran ataupun perhatian daripada manusia. Yang paling kita nak adalah redha Tuhan. Itulah yang kita nak. Wallahualam. Dan yang kedua adalah amalan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syarak. Yang ketiga, tidak melalaikan kewajipan ibadah khusus yang lain. Contoh yang saya boleh bagi adalah berniaga. Kita jual air di pasar malam. Okey. Ia adalah ibadah. Tapi janganlah kita sampai melalaikan ibadah solat. Itu contoh yang paling mudah. Dua-duanya adalah ibadah. Cuma solat ni dia dalam kategori ibadah khusus. Jadi kita nak berniaga sekalipun, janganlah sampai kita mengabaikan, melalaikan solat tersebut. Jadi kita kena faham bahawa dalam kita nak beribadah sekalipun, janganlah kita mengabaikan ibadah yang tahap dia, orang kata apa, lagi tinggi, seperti solat. Allahuakbar.
Dan yang terakhir sekali, hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita buat tu mestilah bersungguh-sungguh dan kita mengharapkan benda ni konsisten sampai bila-bila lah. Bukannya macam kadang-kadang kita buat, lepas tu kita stop sekejap kan. Biasalah sifat manusia kan. Tapi kita mendoakan kepada Allah Ta'ala semoga dikuatkan hati untuk kuatkan semangat kita lah, buat dengan bersungguh-sungguh, konsisten. Wallahualam. Jadi ini adalah ibadah, syarat-syarat ibadah umum yang kita kena pastikan kita ikut syarat-syarat tersebut. Okey, kita pergi kepada keistimewaan ibadah. Keistimewaan ibadah yang pertama adalah perhubungan langsung di antara hamba dan penciptanya. Kita tidak menggunakan sebarang perantaraan. Kita tidak menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menggunakan patung sebagai perantara di antara kita dengan Tuhan. Kita tidak meletakkan Tuhan dalam sesuatu bentuk. Kita tidak menjadikan sebegitu. Jadi, dalam kita melakukan ibadah, kita dalam agama Islam tidak menggunakan sebarang perantara. Jadi, kita dengan Allah Ta'ala, kita kata apa? Kita direct. Maknanya, kita dengan Allah Ta'ala saja. Kalau kita nak mohon sesuatu, kita mohon sendiri. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita solat, lepas solat kita berdoa. Kan? Bukan kata berdoa selepas solat saja. Kita duduk-duduk, jalan kaki, kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita boleh berselawat kepada Allah Ta'ala. Maknanya, untuk kebaikan ni kita tak memerlukan perantara. Kita boleh buat sendiri. Nak mohon sesuatu, nak mohon pengampunan, kita minta kepada Allah Ta'ala sendiri. Kita tak perlu minta kepada orang. Untuk sampaikan kepada Allah Ta'ala, kita minta sendiri. Wallahualam. Yang seterusnya, tidak terikat pada masa dan tempat. Ibadah, satu yang kita kena faham, ibadah adalah sangat-sangat luas. Dan seperti saya katakan tadi, bukan tertumpu kepada solat sahaja. Segala perbuatan baik, walaupun dia kecil saja perbuatan tersebut, dia tetap dikira sebagai ibadah. Jadi untuk kita melakukan ibadah tersebut, dia tak terikat kepada masa dan tempat. 24 jam kita boleh buat ibadah tersebut. Kita boleh selawat bila-bila sahaja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Maknanya bila-bila masa saja kita boleh melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Okey? Wallahualam. Dan yang ketiga, skop ibadah luas. Macam saya katakan tadi. Ibadah adalah sangat-sangat luas. Jadi, marilah kita berebut untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita buat benda yang kecil-kecil. Okey? Ini yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah ni adalah sangat-sangat luas. Apa saja perbuatan yang dilakukan, besar ke kecil ke, dia tetap dikira sebagai ibadah. Tetap akan dikira oleh Allah SWT. Walaupun simple saja perbuatan tersebut. Contoh, kawan kita lelaki ada kotor kat belakang. Kita nampak, kita tolong buangkan. Walaupun dia boleh buat sendiri. Itu adalah ibadah. Allah. Ini adalah pembahagian ibadah. Ibadah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Okey. Ini adalah pembahagiannya untuk bagi awak nampaklah lebih detail.
bagaimana pembahagian dia. Okey. Macam mana yang saya bagi tahu tadi, dalam ibadah umum, segala pekerjaan, perbuatan, perkataan mahupun gerak hati boleh dikira sebagai ibadah jika ia menepati syarat-syarat ibadah yang dikehendaki oleh syarak. Jelas ya? Okay. Kita akan tengok lebih detail lagi, Wak. Pembahagian ibadah. Ibadah khusus. Okay. Ibadah khusus adalah ibadah yang telah disebut secara khusus di dalam Al-Quran dan telah ditentukan syarat dan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW. Okay. Ibadah khusus ini terbahagi kepada dua, iaitu ibadah fardu dan ibadah sunat. Okay. Okay. Ibadah khusus adalah ibadah yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Bagai apa cara membuatnya, kan? Apa hukumnya dan sebagainya. Jadi kita akan tengok penerangannya dengan lebih detail berkenaan dengan ibadah fardu dan ibadah sunat. Tapi untuk awak lebih faham adalah beginilah. Ibadah khusus adalah ibadah yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran dan telah ditentukan syarat dan pelaksanaannya. Okey. Kita tengok kepada ibadah khusus. Okey, ibadah khusus dia terbahagi kepada dua seperti yang saya ceritakan tadi, ibadah fardu dan ibadah sunat. Ibadah fardu adalah ibadah yang diwajibkan ke atas umat Islam untuk melaksanakannya. Okey. Ini adalah ibadah fardu. Ibadah fardu adalah ibadah yang diwajibkan ke atas umat manusia untuk melaksanakannya. Okey. Dalam ibadah fardu, dia terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Okey. Fardu ain adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh individu. Itu untuk kita fahamlah perbezaan di antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Dia individu. Kalau fardu kifayah adalah sesuatu amalan yang wajib dilakukan oleh sebahagian daripada anggota sesuatu masyarakat. Okey, fardu kifayah adalah masyarakat. Fardu ain adalah individu. Jadi untuk kita mudah faham begitulah. Okey. Nanti slide yang seterusnya dia akan ada penerangan berkenaan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Okey, sebelum tu kita akan tengok juga ibadah sunat apa dia? Ibadah sunat merupakan suatu amalan yang jika dilakukan pelakunya akan mendapat pahala. Manakala jika ia ditinggalkan tidak pula dianggap berdosa. Ibadah sunat terbahagi pada dua, iaitu sunat muakkad dan sunat ghair muakkad. Sunat muakkad bagaimana? Amalan yang sangat-sangat digalakkan dan tarafnya hampir menyerupai ibadah yang fardu. Nanti ada contoh yang saya boleh bagi dalam slide yang seterusnya nanti. Okay. Sunat ghair muakkad adalah amalan yang digalakkan dalam Islam tetapi tuntutannya tidak seberat sunat muakkad. Pun ada contoh, saya akan bagi insyaAllah. Kejap lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah fardu ain. Ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf. Oleh individu yang dah besar. Yang boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah. Sekiranya ibadah tersebut dilakukan, maka si pelaku akan beroleh pahala. Sebaliknya, jika ditinggalkan, maka akan mendapat dosa. Seperti solat, puasa yang saya ceritakan pada tadi tu. Okey. Contohnya begitu. Okey. Untuk ibadah fardu kifayah pula adalah ibadah fardu kifayah ni merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh sebahagian daripada anggota suatu masyarakat demi untuk kemaslahatan umat Islam.
Sekiranya semua umat Islam di dalam komuniti tersebut tidak melakukannya, maka semua orang Islam disebabkan jika dosa. Contohnya seperti solat sunat jenazah, seperti proses memandikan jenazah. Maknanya kalau tak ada yang mengetahui tentang benda tu, terbiarlah jenazah tu. Jadi adalah satu perkara yang perlu dielakkanlah dalam Islam. Jadi harap kita boleh bezakanlah fardu kifayah dan fardu ain, insya-Allah. Yang saya katakan pada awal tadi, fardu ain ni dia lebih kepada pelaksanaan terhadap individu. Okay, fardu kifayah ni lebih kepada masyarakat untuk kemaslahatan kita. Wallahu a'lam. Okey. Pembahagian sunat yang saya katakan tadi, sunat muakkad. Dia digalakkan buat. Contoh seperti solat sunat duha. Sebab pahala dia adalah sangat-sangat besar. Okay. Contoh yang lain, solat sunat tarawih. Okay. Ataupun ni, bersugi sebelum solat. Ataupun yang lain saya boleh bagi seperti puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Itu antara contoh-contoh sunat muakkad. Wallahu a'lam. Okay. Untuk sunat ghair muakkad, contohnya seperti solat sunat rawatib, bersedekah, puasa pada hari Isnin dan Khamis, ataupun i'tikaf di masjid. Ini antara contoh-contoh sunat ghair muakkad yang kita boleh buat setiap hari, insya-Allah. Okey. Kita akan pergi kepada kepentingan ibadah dalam Islam. Kepentingan ibadah dalam Islam. Kesimpulan daripada kepentingan yang saya boleh buat. Adakah ibadah ni sangat penting kepada kita? Jawapannya ya. Ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita. Sebab ibadah ni lah tujuan kita diciptakan ke atas muka bumi ini. Jadi kita kena beribadah kepada Tuhan sebab bukti kasih sayang kita kepada Dia, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali, kita nak cari keredaan Tuhan. Itu yang paling kita nak buat. Kan? Kalau kita masuk sesuatu pertandingan, kalau kita menang pertandingan Tuhan, dapat nombor 1, johan, dapat hadiah, kita rasa seronok dengan kemenangan tersebut. Tapi pada saya kemenangan yang paling abadi, yang paling saya suka, semua suka benda tu, ialah mendapat keredaan Tuhan. Itu yang kita nak buat. Wallahu a'lam. Pada saya itulah kemenangan yang tahap paling tinggi sekali, melebihi segala-galanya. Itulah yang kita nak. Sebab kita dihidupkan ke atas muka bumi ini bukannya sia-sia, ada tujuan. Yang mana lah kali kita nak dapat keredaan Tuhan itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok secara ringkas kepentingan ibadah dalam Islam. Ibadah adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaksanakan semata-mata kerana Allah Taala. Okay? Itu adalah kepentingan adalah kita buat sesuatu hanya kepada Allah Taala, mengharapkan keredaannya. Dan yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh yang jelas dalam beribadah. Rasulullah SAW adalah role model yang paling baik sekali. Kalau kita nak belajar daripada Rasulullah SAW, kita boleh belajar daripada sunnah Rasulullah itu sendiri. Okay? Bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana cara bergurau Rasulullah SAW. Kita boleh belajar. Kita boleh belajar daripada itu. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai role model yang paling baik sekali. Ibadah dihadkan dengan waktu tertentu dan kadar tertentu. Tidak dibenarkan seseorang itu melampaui hadnya atau menguranginya walau sedikit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Okey. Maknanya kat sini, walaupun ibadah tu adalah sangat-sangat luas, yang saya katakan tadi kan, sebesar ke sekecil ibadah tersebut, selagi mana dia berlandaskan syarak, buat, tak ada masalah. Itu adalah ibadah. Tapi kena tengok juga, kalau solat tu kita buat, Zuhur 4 rakaat, kita saja kata macam, bukti aku cintakan Allah Ta'ala ni, aku nak buat lebih. Zuhur dia daripada 4 jadi 5. Tak boleh lagi tu. Yang mana dah ditetapkan, itulah. Kan, kan, tu kata, memang kita ni nak tunjuk kita sayang lebih pada Tuhan, tapi jangan sampai kita menambah sesuatu yang tak sepatutnya ditambah. Allahu'alam. Jelas berdasarkan surah An-Nisa ayat 103. Allahu'alam. Okey, kepentingan yang seterusnya, ibadah itu ditegakkan atas mahabbah kepada Allah SWT, merendah diri. Kita buat benda tu dengan penuh rasa kasih sayang. Inilah kepentingan ibadah. Dia melahirkan satu sifat kasih sayang. Dia melahirkan satu sifat rendah diri, sifat takut kepada Allah Ta'ala, dan kita mengharapkan keredaan. Suka saya mengatakan, itulah kemenangan yang paling kita nak lah buat sebelum kita meninggal dunia. Inilah redha Tuhan, inilah orang kata satu hadiah yang paling bermakna lah dalam hidup manusia. Kita nak keredaan Tuhan. Allahu'alam. Okey. Jadi ini adalah kesan ibadah dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kesan ibadah. Okey, bila kita menjadikan ibadah ni sebagai macam salah satu, orang kata apa, perbuatan hari-hari kita kan. Kita sentiasa buat 24 jam, kita membuat perbuatan yang baik dan ibadah, mengharapkan keredaan Tuhan. Jadi apakah kesannya? Yang pertama, akan melahirkan satu matlamat yang jelas lah dalam hidup kita ni. Kita tahu apa yang kita nak capai, insya-Allah kita akan nampak jalan tu dengan lebih jelas. Dan kita berdoalah semoga dipermudahkanlah segala urusan untuk kita capai matlamat tersebut. Okay. Dan yang kedua, membentuk budaya hidup Islam yang betul. Bila mana kita hidup dalam bermasyarakat, kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita takkan sesat sampai bila-bila. Itulah janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW. Bila kita berpegang kepada dua benda ni, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kita takkan sesat sampai bila-bila. Jadi, kita jangan sesekali kita menjauhkan diri kepada Allah Ta'ala, kita dekatkan. Sekiranya kita rasa hati ni tak tenang, kita baca Al-Quran. Al-Quran ni dia bukan sekadar cerita tentang hukum hakam saja. Al-Quran ni dia bukan sekadar cerita kisah-kisah kaum-kaum yang terdahulu sebagai pengajaran kepada kita. Al-Quran ni dia cerita tentang perkara akan datang, kiamat, syurga, neraka. Dalam Al-Quran tu juga dia ada ilmu sains. Semua ada dalam Al-Quran tu. Dalam Al-Quran juga dia mengajar kita tentang akhlak. Contoh surah surah Al-Hujurat ayat 1 hingga ayat 18. Dia menceritakan tentang akhlak-akhlak manusia. Contohnya seperti ayat yang ke-11. Larangan menghina, larangan caci maki, larangan memberi gelaran yang buruk kepada kawan-kawan yang lain. Sekarang kan percakapan antara kita semakin lama semakin biasa dengan perkataan babi. Weh babi, kau nak ke mana? Weh celaka. Jadi nampak tak
bagaimana Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Hujurat yang turun pada Nabi Muhammad SAW, bagi tahu begini. Kalau kita semakin jauh daripada Allah Ta'ala, kita akan buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi inilah realiti yang berlaku pada zaman sekarang. Jadi untuk menjaga hati kita ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, apa yang kita kena buat adalah jangan sesekali kita menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah tu sebagai satu perisai kita, satu baju yang mana hari-hari kita pakai benda tu kan. Begitulah kita kena letakkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hidup kita. Wallahualam. Okay, kita boleh tengok seringkas yang lain lah. Contohnya, dia akan mendidik kita untuk jadi seorang yang baik, yang berlaku jujur. Dan dia akan melahirkan satu sifat tenang dalam diri manusia. Contoh nombor 4, akan ditakuti oleh syaitan sebab kita dekat kepada Allah Ta'ala. Dan dia akan menyelamatkan kita daripada kemaksiatan. Bila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dan yang last sekali, saya boleh ambil nombor 8, iaitu membentuk akhlak dan menjadikan kita ni seorang insan yang lebih baik. Jadi ingin saya buat satu kesimpulan bahawa ibadah adalah sangat-sangat luas. Ibadah bukan sekadar solat semata-mata. Ibadah ni bukannya tertumpu kepada puasa semata-mata. Ibadah ni adalah sangat-sangat luas. Apa saja perbuatan yang kita buat, walaupun perbuatan tersebut simple sahaja, tetapi dia masih lagi berlandaskan kepada syarak, ia adalah ibadah. Jadi marilah kita terus melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang mana kita mengharapkan satu hadiah yang paling bernilai sekali daripada Allah Ta'ala, iaitu keredaan daripada Allah Ta'ala. Kita nak yang tu. Semoga ibadah yang kita lakukan hari-hari akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan pada masa yang sama, kita jangan sesekali menjauhkan diri kita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu yang hebat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai panduan kita untuk jaga kita. Kalau kita berpegang betul-betul kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah kita akan nampak jalan yang jelas. Yang kita nak dapat, kita akan nampak dengan jelas, insyaAllah. Jadi saya mendoakan semoga segala urusan hidup kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Kita diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki selalu. Semoga apa yang kita buat sepanjang hari diterima oleh Allah SWT. Dan semoga pada hari pembalasan nanti kita dipermudahkan. Dan yang paling penting sekali, kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa, terdapat kekurangan dalam penyampaian saya pada hari ini. Saya minta maaf sangat-sangat. Jadi saya hanya manusia biasa yang kerap melakukan kesilapan. Jadi saya mohon maaf sangat-sangat. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita dan jelas bahawa ibadah ni sangat-sangat luas. Buatlah ibadah. Besar ke kecil ke, yang menilainya adalah Allah Ta'ala. Buatlah. Selagi mana kita boleh buat, kita buat. Wallahualam. Jadi kita sudahi penyampaian saya pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.